Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu kejutan yang amat besar berlaku dalam politik Malaysia. Bayangkan, selepas 25 tahun, Anwar tidak pernah melakukan ini. Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim, tidak pernah melakukan ini selepas 25 tahun. Yang mana Anwar kali pertama akan menjejakkan kaki ke pejabat UMNO pada malam ini. Buat apa Anwar ke sana? Ikuti terus ulasan ini dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baik, sebelum kita mengetahui apa tujuan Anwar Ibrahim datang ke pejabat UMNO pada malam ini selepas 25 tahun selepas beliau dipecat daripada UMNO 25 tahun yang lepas oleh Tun Mahathir Mohamad sendiri. Apakah dengan ini akan ada sinar baru yang mana mungkinkah UMNO dan juga Pakatan Harapan ataupun PKR akan membuat kerjasama yang lebih besar dalam mana-mana kerjasama politik selepas ini? Apakah nasib bersatu selepas PH atau Pakatan Harapan ataupun PKR bekerjasama penuh melalui politik? Anwar Ibrahim dilaporkan akan menjejakkan kaki di ibu pejabat UMNO di Kuala Lumpur malam ini. 25 tahun selepas dipecat daripada parti itu pada tahun 1998. Perdana Menteri dilaporkan hadir pada jam 8.30 malam bagi mempengerusikan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang melibatkan wakil-wakil parti kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki yang juga ketua sekretariat itu mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa Anwar akan hadir malam ini. Selain Anwar, kehadiran DAP juga menjadi tumpuan memandangkan konflik lama parti itu dan UMNO sebelum ini. Pejabat UMNO menjadi pejabat urusan sekretariat itu. Sekretariat itu ditubuh bagi membincangkan perjalanan kerajaan dan langkah ke hadapan, termasuk kerjasama politik serta janji-janji manifesto parti-parti kerajaan. Dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini, hanya wakil BN diundang atas alasan ingin menyelesaikan perkara-perkara yang berbangkit dengan keputusan dalam UMNO dan BN. Bagaimanapun, ramai melihat tindakan itu dibuat supaya penyokong UMNO tidak terkejut dengan perubahan drastik hala tujunya yang membentuk kerajaan dengan musuh tradisi kali ini. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan butiran lanjut berkaitan mesyuarat malam ini. Sementara itu, pemimpin Pakatan Harapan PH akan bermesyuarat terlebih dahulu petang ini sebelum bertemu parti-parti kerajaan lain malam ini juga. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, perkara ini memang luar biasa. Tidak pernah Anwar lakukan, tidak pernah Anwar berani lakukan semula, tetapi selepas 25 tahun, Anwar benar-benar laksanakan yang luar biasa. Apabila beliau datang sendiri ke menara UMNO yang telah memecat pun beliau, yang mana meninggalkan sejarah hitam dalam arena politik hidup Anwar Ibrahim. Semoga dengan apa yang berlaku ini memberikan isyarat yang lebih jelas dan besar kepada negara kita. Sebelum kita berpisah dan ikuti terus ulasan selepas ini, berikan dulu komen kamu. Adakah Anda merasakan dengan adanya gabungan ataupun dengan adanya perkembangan luar biasa seperti ini akan membawa satu lagi mercu kejayaan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Dan adakah ini akan membawa kepada pengukuhan kerajaan Malaysia sehingga mungkin 2 atau 4 atau 5 atau 6 penggal kerajaan perpaduan ini akan dapat bertahan? Dan adakah dengan kerjasama politik baharu Anwar Ibrahim dengan UMNO ini, maka ianya akan membuka jajaran baharu dalam politik baru Malaysia? Dan kita berdoa dengan apa yang berlaku sekarang ini akan lebih mengangkat Malaysia menjuarai dunia. Ikuti terus ulasan selepas ini.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat dan pembantu kepada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim menjadi kritikan besar terhadap pimpinan beliau. Sehingga ada yang berani menuduh Anwar Ibrahim sebagai pengamal nepotisme dan juga pengamal penerusan kepada budaya kerja yang lama, yang mana selama ini ditentang oleh beliau. Dan namun demikian, ada juga penganalisis yang masih berpegang bahawa Nurul Izzah sesuai dengan jawatan tersebut kerana beliau tidak dibayar apa-apa gaji. Namun demikian, yang paling memberikan kita inspirasi pada petang ini ialah mujurlah masih ada Rafizi. Di ketika ramai memilih untuk menyetujui dan mengampu Anwar Ibrahim dalam isu pelantikan anaknya, Nurul Izzah, atau setidak-tidaknya hanya berdiam diri bagi menyelamatkan masa depan sendiri, timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli sebaliknya masih lagi boleh dipuji dalam hal ini. Beliau tetap tidak menyembunyikan suara dan pendiriannya yang kurang setuju dengan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri itu. Selain Nurul Izzah turut menjadi bualan ramai kerana dilihat suatu pengamalan nepotisme ialah tindakan Speaker Parlimen Johari Abdul yang melantik anaknya sebagai pegawai khasnya. Kedua-dua, Anwar dan Johari, bagaimanapun tetap mempertahankan pelantikan anak mereka itu dengan alasan ia adalah pro bono, iaitu tidak dibayar gaji oleh kerajaan selain mempunyai kelayakan yang bersesuaian. Menyedari pelantikan itu sudah pun dibuat dan Anwar serta Johari sendiri ternampak tidak mahu berganjak, bahkan yang dilantik pula enggan melepaskan peluang walau menerima kecaman ramai. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata, budaya nepotisme dengan melantik ahli keluarga sendiri ke jawatan tertentu dalam kerajaan perlu dielak pada masa akan datang. Saya berpandangan perkara ini perlu dielakkan oleh mana-mana kerajaan pada masa akan datang, kata Rafizi Ramli. Bagaimanapun, bagi kes Nurul Izzah dan Iqbal, pelantikan sudah pun dibuat, katanya, sebagaimana dipetik Harian Metro. Kini, kata Rafizi Ramli, pelantikan itu diharap dapat dibuktikan dengan kedua-duanya mampu membawa nilai tambah yang boleh dibanggakan. Ia tidak melibatkan dana awam. Apa yang kita harapkan sekarang ialah mereka perlu buktikan mereka akan membawa nilai tambah, tegas Rafizi Ramli. Begitupun Rafizi juga berkata, pihak yang terbabit dalam membuat keputusan sedemikian wajar mengambil perhatian terhadap pandangan rakyat dan isu berkenan. Di peringkat PKR, kita harap kita move on dan cabaran itu ada pada Nurul Izzah dan Iqbal untuk membuktikan mereka ada nilai tambah dalam keadaan mereka tidak mengambil sebarang wang rakyat. Sudah pasti saya faham sentimen itu, katanya, dipetik sebagai berkata, secara sedar atau sengaja enggan mengakuinya, kita seharusnya berbangga dengan pendirian Rafizi dalam hal ini. Pendirian yang tiada terbuai untuk bersetuju dan mengampu Perdana Menteri seperti mana kegemaran yang lain adalah ibarat permata yang mampu menyelamatkan PKR dan PH pada masa depan di ketika rakyat di luar secara majoritinya menolak pelantikan nepotisme berkenan. Cuba kita bayangkan jika ketika ini timbalan Presiden PKR pun turut sama menyokong dan mengampu Anwar selaku Perdana Menteri dalam pelantikan Nurul Izzah itu. Atau jika ketika ini bukan Rafizi yang memegang jawatan timbalan Presiden PKR, siapakah lagi yang boleh diharapkan untuk bersuara mewakili pendirian majoriti rakyat? Hakikatnya, mujurlah masih ada Rafizi yang tetap sama jiwa dan pendiriannya seperti sebelum ini. Jika tidak, disebabkan ramai yang ternampak mula terseronok dengan kemilaunya kuasa sekarang ini, maka
malah tidak lagi menyebut perkataan reformasi sebagaimana dulu-dulu, entahlah masih ada atau tidak masa depan PKR dan PH pada PRU 16 nanti jika berterusan begini. Semoga dengan suara Rafizi ini, dua nepotisme itu adalah yang terakhir berlaku dalam kerajaan perpaduan berjenama Madani ini. Sekali lagi, mujurlah masih ada Rafizi. Dipetik daripada tulisan Sabudin Husin dalam laman blog beliau. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku amat menarik perhatian kita. Apabila mujurlah Rafizi Ramli masih ada lagi. Secara sedar atau tidak, sengaja atau tidak, kita sendiri perlu mengakui nasib baik masih ada Rafizi yang seharusnya kita berbangga dengan pendirian beliau itu. Pendirian Rafizi tidak terbuai untuk bersetuju dan mengampu Perdana Menteri, seperti mana kegemaran yang lain adalah ibarat permata yang mampu menyelamatkan PKR dan PH. Kerana menurut penganalisis politik dan juga pemerhati politik dan banyak juga netizen yang mempersoal bahkan memberikan pandangan bahwa tindakan Anwar Ibrahim melantik Nurul Izzah Ibrahim sebagai penasihat ekonomi beliau adalah satu tindakan yang mungkin akan membuatkan PKR dan PH ditolak dalam PRN akan datang ini. Ada juga yang menganggap bahwa tindakan ini akan menyebabkan PKR dan PH akan terkubur. Namun, mujurlah Rafizi masih ada. Cuba bayangkan jika ketika ini timbalan Presiden PKR pun turut sama menyokong dan mengampu Anwar selaku Perdana Menteri dalam pelantikan Nurul Izzah itu. Atau jika ketika ini bukan Rafizi yang memegang jawatan timbalan Presiden PKR. Siapakah lagi yang boleh diharapkan untuk bersuara mewakili pendirian majoriti rakyat? Hakikatnya, mujurlah masih ada Rafizi yang tetap sama, jiwa dan pendiriannya seperti sebelum ini. Jika tidak, disebabkan ramai ternampak mula terseronok dengan kemilaunya kuasa sekarang ini, malah tidak lagi menyebut perkataan reformasi sebagaimana dulu-dulu, entahlah masih ada atau tidak masa depan PKR dan PH pada PRU 16 nanti jika berterusan begini. Semoga dengan suara Rafizi ini, dua nepotisme ini adalah yang terakhir berlaku dalam kerajaan perpaduan berjenama Madani ini. Sekali lagi, mujurlah masih ada Rafizi. Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.